Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 dan pada hari ini kami akan membentangkan kosmologi dan contoh dalam kehidupan. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Baiklah, apa itu kosmologi? Kosmologi berasal daripada perkataan kosmos yang bererti alam dan logos yang bererti ilmu. Jadi dapat kita fahami, kosmologi adalah ilmu bagi mempelajari alam semesta. Kosmologi dalam falsafah adalah perbahasan hakikat kejadian alam semesta. Kosmologi dalam falsafah cuba menjawab soalan seperti apakah asal-usul kosmos, apakah unsur penting kosmos, bagaimana kosmos berkelakuan, adakah kosmos mempunyai motif yang tersembunyi dan bagaimana kita dapat memahami kosmos di mana kita berada. Seterusnya, perbahasan kosmologi dalam membuktikan kewujudan Tuhan. Yang pertama, terdapat penggerak yang tidak digerakkan, iaitu Tuhan yang menggerakkan alam semesta. Seterusnya yang kedua, ahli teologi Islam iaitu Al-Mutakalimun berkata, setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Akan menerangkan tentang kosmologi kuno zaman Yunani. Jadi untuk zaman Yunani ini terbahagi pada dua, iaitu ketika di zaman Yunani kuno dan juga pra-Sokrates. Jadi untuk bidang kosmologi ketika zaman Yunani kuno adalah berunsurkan keagamaan, berunsurkan mitos. Jadi dikatakan kehidupan itu bermula daripada Nyx, iaitu dewa malam, bertelur dan melahirkan dewa sang cipta, iaitu Eros. Jadi cengkarang telur yang telah terpecah menjadi dua membentuk dewa langit dan juga dewa bumi. Jadi kehidupan itu bermulalah bila pergabungan antara dewa langit dan dewa bumi ini membentuk kehidupan di bumi. Secara analoginya dikatakan dewa langit menurunkan hujan, menyuburkan tanah di bumi, jadi membentuk kehidupan yang kita ketahui pada hari ini. Jadi beralih pada zaman pra-Sokrates. Pra-Sokrates ini adalah di zaman sebelum kehadiran tokoh Sokrates. Jadi terdapat beberapa tokoh yang terkenal seperti Thales, Anaximenes dan juga Heraclitus yang cuba untuk membuktikan kewujudan alam tanpa mengaitkan dengan unsur keagamaan ataupun unsur mitos. Jadi sebagai contohnya seperti Thales, beliau percaya alam ini bermula dari satu sumber sahaja, iaitu air. Jadi beliau cuba membuktikan dengan menyatakan bahawa setiap kehidupan memerlukan air untuk terus hidup. Sebab itulah beliau percaya air itu sebagai sumber utama. Hujah ini kemudian diteruskan oleh anak murid Thales yang pertama, iaitu Anaximenes. Beliau percaya alam ini bermula dari infinity. Anaximenes juga menyatakan pendapatnya bahawa alam ini bermula dari udara. Tokoh terkenal matematik Pythagoras turut menyumbang di mana beliau percaya kewujudan alam bermula dari angka yang boleh dikira dan diramal. Beliau menolak konsep geosentris kerana beliau percaya bumi bersama planet lain turut mengelilingi matahari atau dipanggil sebagai epicenter. Dan akhir sekali, Heraclitus juga menyatakan pendapatnya bahawa aci yang pertama ialah api. Kosmologi dari sudut Kristian. Seperti yang kita tahu, kosmologi adalah cara kita memahami permulaan alam. Mengikut pandangan Kristian, terdapat dua penjelasan mengenai penciptaan Tuhan. Menurut Genesis 1, Tuhan mencipta alam semesta dalam 6 hari. Untuk pengetahuan semua, cahaya, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, laut, matahari, bulan, bintang, haiwan dan akhir sekali manusia diciptakan dalam masa 6 hari. Genesis 2 pula menceritakan dengan lebih perinci tentang ciptaan manusia iaitu melalui Adam dan Hawa. Mengikutnya, Adam dicipta melalui debu tanah ketika Tuhan menghidupkannya, manakala Hawa diciptakan daripada salah satu tulang rusuk Adam untuk menolong dan hidup dengan Adam. Perbezaan antara Genesis 1 dan 2 yang kita boleh lihat adalah dalam Genesis 1 manusia dicipta pada hari ke-6 selepas semua ciptaan, manakala dalam Genesis 2 pula manusia dicipta sebelum haiwan. Mengikut pandangan berbeza atau interpretasi berlainan mengenai penciptaan dan Alkitab, timbulnya pembahagian dalam kalangan Kristian. Antaranya adalah fundamentalis, konservatif dan liberal. Fundamentalis berpendapat bahawa Alkitab adalah firman Tuhan dan Genesis 1 dan 2 adalah fakta. Manakala konservatif percaya bahawa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi bukan kata-katanya yang sebenarnya dan penulis menulisnya dengan bimbingan Tuhan. Mereka juga berpendapat bahawa Genesis 1 dan 2 adalah bukan fakta saintifik dan hanya memberikan garis besar penciptaan Tuhan. Sebilangan orang Kristian yang digelar liberal percaya bahawa Alkitab adalah kata-kata mengenai Tuhan yang ditulis oleh penulis mempunyai pengalaman istimewa. Mereka juga menerima teori Big Bang dan evolusi. Kosmologi dalam Islam. Dalam Al-Quran, tiada ayat yang jelas menyatakan tentang proses penciptaan alam beserta isinya. Kita hanya difahamkan dengan Allah sebagai pencipta dan alam sebagai ciptaan. Terdapat pelbagai ilmu pengetahuan tentang kosmologi yang terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya ialah tentang proses pembentukan alam semesta dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Proses penciptaan langit di dalam surah At-Talaq ayat 12. Tentang keseimbangan alam semesta dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4. Kosmologi para falsafah Islam, iaitu daripada Al-Farabi dan Ibn Sina tentang penciptaan secara pancaran.
Mereka menyatakan bahawa ia terjadi melalui pemikiran atau ta'kul Allah tentang zatnya. Pemikiran Allah ini adalah tentang dirinya, iaitu merupakan daya atau tenaga yang amat dahsyat. Dari daya ini jugalah Allah ni telah menciptakan alam secara tak langsung. Kedua ialah kosmologi Ikhwan Al-Sofa. Beliau menyatakan bahawa penciptaan ini secara pancaran dipengaruhi oleh Plotinus dan Pythagoras. Allah sebagai pencipta yang esa. Ianya wujud eternal dan tidak ada sesuatu yang melekat padanya. Ia wujud juga dengan kehendak sendiri. Allah menciptakan akal aktif secara pancaran. Dan yang ketiga ialah kosmologi Ibn Rushd. Merupakan tindak balas daripada kosmologi yang telah dinyatakan oleh Ibn Sina dan Al-Ghazali. Menurutnya, dari wajib al-wujud dan mungkin al-wujud, Ibn Sina ada kekeliruan. Seterusnya ialah pada dasarnya dalam konsep al-wajib tidak ada unsur mungkin kerana wajib adalah lain. Mungkin terjadi kerana ada sebab ilah, dan wajib itu terjadi dengan sendirinya tanpa sebab seperti yang dikemukakan Ibn Sina. Tahukah anda, falsafah ilmu kosmologi Islam juga digunakan dalam kehidupan seharian umatnya? Pertama, orang Islam menggunakan bayang dari cahaya matahari untuk mengetahui waktu salat. Sebagai contoh, menurut mazhab Syafi'i, waktu asar boleh ditentukan apabila panjang bayang melebihi panjang tiang. Dan yang kedua pula ialah melihat anak bulan ataupun hilal untuk menentukan tarikh Ramadan dan Syawal serta bulan-bulan Islam yang lain. Akan membantahkan mengenai kosmologi moden. Dari perspektif kosmologi moden, perkembangan alam semesta banyak dibangunkan dalam kajian sains sejarah dan dianalisis secara saintifik. Hal ini kerana fahaman kosmologi Nur Muhammad ataupun kosmologi Islam tradisional agak mencabar untuk difahami oleh generasi masa kini berikutan arus revolusi industri 4.0. Perbandingan mengenai konsep alam semesta antara kosmologi moden dengan kosmologi tradisional boleh dilihat berdasarkan 5 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa alam fizikal, yang kedua fasa kejadian galaksi, ketiga fasa kejadian alam semesta, keempat fasa kejadian manusia, dan kelima fasa kesempurnaan. Terdapat perbezaan dalam kosmologi tradisional dan kosmologi moden. Sebagai contoh, dalam fasa alam fizikal, kosmologi tradisional mengatakan daripada Nur Muhammad tercipta alam jabarut dan malakut, kemudian lahirnya alam fizikal. Kosmologi moden pula mengatakan alam fizikal adalah permulaan wujudnya jirim, antijirim, jirim gelap dan lain-lain. Dalam fasa kejadian galaksi pula, kosmologi tradisional mengatakan wujudnya ad-dukhan, asap-asap, manakala kosmologi moden mengatakan kejadian galaksi adalah disebabkan proses nukleosintesis. Di dalam fasa kesempurnaan, kosmologi moden beranggapan bahawa kemuncak ilmu pengetahuan manusia dan ketamadunan, lahirnya pelbagai ilmu dan teknologi seperti robotik dan komputer, manakala kosmologi tradisional menyatakan bahawa lahirnya insan kamil. Seterusnya adalah teori kosmologi. Yang pertama adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini telah menggunakan prinsip kosmologi sempurna yang ditemui pada kurun ke-19. Dalam teori ini, mereka mengatakan bahawa alam semesta sentiasa berada dalam keadaan yang sama, iaitu tiada awal dan akhir, tiada terhingga besar dan usianya yang tua, dan ianya dipercayai oleh penganut-penganut etis. Dan sebenarnya teori ini berdasarkan mitos dan kepercayaan agama. Teori yang kedua adalah teori tidak atau Chamberlain-Moulton teori. Teori ini telah ditemui oleh dua orang tokoh, iaitu Chamberlain dan Moulton, pada awal kurun ke-20. Kedua-dua tokoh ini mempercayai bahawa matahari dan planet sebenarnya telah wujud sejak awal lagi, namun hanya dalam bentuk asap dan kabus. Apabila berlakunya pengumpulan bintang-bintang yang mengelilingi matahari, maka terwujudnya satu bentuk filamen sehingga ianya pecah dan terbentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Teori yang seterusnya adalah teori kabut atau teori Kahn-Laplace, di mana teori ini ditemui oleh dua orang tokoh, iaitu Immanuel Kant dan Pierre Laplace, pada pertengahan kurun ke-20. Menurut kedua-dua tokoh ini, planet ini dan matahari telah tercipta daripada hasil gas atau asap yang berkumpul akibat tarikan graviti sehingga membentuk planet-planet yang wujud ketika ini. Dan teori yang terakhir adalah teori Big Bang, di mana teori ini ditemui oleh seorang tokoh bernama Georges Lemaitre. Menurut George, alam semesta wujud daripada bentuk kabus, asap atau jisim yang padat sehingga berlakunya satu letupan besar, dan teori ini merupakan teori paling diterima dan terbesar dalam konteks ilmu kosmologi. Menurut teori ini juga, ia dapat menentukan pengakhiran alam semesta di dunia ini. Antara contoh dalam kehidupan yang kita boleh lihat berdasarkan falsafah kosmologi ini adalah kemunculan golongan Flat Earth. Isu ni sangat hangat sehingga ramai masyarakat menentang, tapi golongan Flat Earth ni tetap ada. Golongan Flat Earth ni tidak percaya apa yang dikeluarkan oleh NASA. Mereka percaya bumi ni berbentuk datar, rata dan berbentuk seperti CD.
Mereka menolak bahawa adanya tarikan graviti di bumi. Mereka yakin dengan sistem elektromagnetik yang lain seperti tekanan dan sebagainya. Sebab mereka menyatakan bahawa saintis ni tidak dapat explain graviti itu apa. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh golongan flat earth ni adalah graviti itu tidak wujud. Black hole merupakan satu kajian yang sangat hangat diperkatakan oleh masyarakat global. Stephen Hawking telah memberikan dua sumbangan terhadap kajian black hole ini. Yang pertama ialah singularity dan juga Hawking radiation. Singularity merupakan satu titik di tengah-tengah black hole yang mempunyai ketumpatan yang sangat tinggi sampai tak ada satu apa pun yang terlepas sekiranya memasuki black hole itu. Dan yang kedua ialah Hawking radiation, di mana Stephen Hawking percaya black hole ini akan melepaskan sinaran jisim tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Radiation yang dikeluarkan adalah sangat perlahan sehinggalah black hole itu tersejat. Namun, black hole itu sendiri mengambil masa berjuta-juta tahun untuk tersejat. Tahukah anda, Malaysia juga memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kajian black hole ini? Pada tahun 2017, Dr. Nur Adlika Ainul yang merupakan pensyarah fizik di UKM menemukan supermassive black holes di mana pada ketika itu beliau mengetuai penyelidikan pencarian supermassive black hole bersama New Star, dan supermassive yang dijumpai adalah di galaksi NCG 1448, kira-kira 38 juta tahun cahaya daripada Milky Way yang dilindungi habuk dan gas angkasa yang tebal. Kemudian pada tahun 2019, Dr. Kevin Coy merupakan di antara 200 saintis yang terlibat dalam pemprosesan data dari semua teleskop, mengesahkan kualiti dan menjadikan gambar pertama imej asli black hole itu sendiri dalam Event Horizon Telescope. Imej black hole yang pertama ini adalah dari 500 juta trilion kilometer daripada bumi, iaitu 3 juta kali ganda daripada saiz bumi. Baiklah, kita beralih ke bahagian kepentingan kosmologi dalam kehidupan yang terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya, kepentingan yang pertama iaitu dapat membantu manusia untuk menjawab persoalan tentang asal-usul alam. Kita tahu bahawa fenomena alam yang berlaku pasti akan mempunyai punca dan asal-usul, dan hal ini menggalakkan lagi para cendekiawan untuk mendalami bidang ini. Perkara ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk memahami gaya pemikiran masyarakat kuno pada zaman terdahulu sekaligus menyumbang kepada kemajuan masyarakat setempat. Selain itu, kepentingan yang seterusnya pula merungkai dan menjawab tentang ciri alam angkasa dan kesannya terhadap persekitaran, di mana hal ini dikatakan demikian kerana alam adalah saling berkait dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, fenomena air pasang dan surut di laut dipengaruhi oleh kehadiran graviti bulan. Seterusnya, kepentingan kosmologi juga turut memberikan pandangan yang jelas terhadap spesies manusia sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian alam angkasa yang luas akan mewujudkan rasa rendah diri dalam diri manusia itu sendiri. Alam dan manusia adalah sangat berkait antara satu sama lain. Kebolehan manusia untuk mengkaji bidang ini sudah membuatkan spesies manusia sebuah spesies yang sangat unik dan istimewa. Kefahaman mendalam berkenaan ilmu kosmologi juga menyangkal kepercayaan geosentris, di mana manusia dan bumi merupakan pusat dan fokus utama bagi alam angkasa. Baiklah, akhir sekali kepentingan kosmologi dan kehidupan adalah melahirkan pelbagai metafizik berkait dengan alam semesta, antaranya kewujudan Tuhan, di mana manusia juga dapat mengagumi kebesaran Tuhan yang maha bijaksana dalam mencipta alam semesta dan mengatur kehidupan makhluknya. Kesimpulannya, kosmologi merupakan satu ilmu ataupun bidang yang perlu dipelajari dan diterokai oleh semua manusia. Malaysia perlu memperbanyakkan lagi penglibatan terhadap bidang sains angkasa supaya rakyat Malaysia sendiri tidak ketinggalan dalam meneroka alam semesta.